sila. Abe, mari beli buah mangga, Abe. Buah mangga ni mari. Mangga? Tak sah. Marilah, Abe, murah-murah. Segar, Abe. Tak sah. Tak sah. Ya Allah. Macam mana jualan tak laku ni? Apa akan jadi pada buah mangga ni? Oh, sedihnya. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan tadi sebenarnya saya suka tahu buah mangga tetapi hati ni terpaksalah menolak buah mangga untuk hari ini je. Tapi banyak benda yang kita boleh lakukan dengan buah mangga bersama-samanya. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran STEM. Dan topiknya sangat menarik dan kita sudah juga tengok siapakah gurunya kita tadi, iaitu Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu begitu dramatis. Wah, lakonan Cikgu tadi tu Ya. Baik, Cikgu perkenalkan diri sendiri dengan murid-murid kita di rumah. Baik. Hai semua. Assalamualaikum. Saya Cikgu Su atau boleh atau nama penuh Suwaibah binti Abdullah dan saya mengajar di sekolah SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Hanif. Ya, saya Cikgu. Sains hari ini merupakan teknologi di masa hadapan. Saya setuju. Saya boleh? setuju tu. Okay. Betul Cikgu, sains adalah teknologi masa hadapan. Betul. Saya setuju Cikgu sebab dari zaman dulu lagi mereka dah menjumpai teknologi yang baru yang kita guna sekarang dan semakin kita akan berkembang. Betul, semakin berkembang Dan Cikgu tentu jika kita bincang mengenai sains juga, kesihatan tu sangat penting. Mesti. Betul kan? Ya. Dengan sekali lagi kita ingin mengingatkan kepada rakan-rakan saya di rumah, murid-murid di rumah, ibu-ibu bapa di rumah sentiasa mematuhi SOP kerana kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Bagaimana kita patuhi SOP? Memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri. Dan dengan itu, saya ingin menjemput Cikgu untuk sanitasi tangan dahulu. Baik Cikgu, saya juga akan sanitasi tangan saya. Juga. Dan Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua je tau, bukan kita dua dengan mangga-mangga je Cikgu. Kat studio hari ini, kita ada 5 juga murid dalam talian bersama kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua di rumah. Cuba lambai sikit dekat abang dan Cikgu. Begitu bersemangat Cikgu hari ini. Baik Cikgu, mereka dari 3 sekolah dan saya akan sebutkan nama anda satu persatu. Sila perkenalkan diri. Dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Yang pertama ialah Adib. Hai Adib. Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Ahmad Adi bin Muhammad Ghazali. Boleh panggil saya Adik. Tugas sains antaranya adalah menentu keindahan alam. Cemerlang tu Cikgu, saya suka tu Adik. Bagus semangat tu. Seterusnya kita ada Kairisha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Nur Kairisha binti Muhammad Zaidi. Boleh panggil saya Zairin. Sains sebuah pengetahuan, kebijaksanaan sebuah kehidupan. Betul tu. Betul. Saya setuju Kairisha. Seterusnya kita ada Dai Rijal. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Dai Rizal bin Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Dai. STEM sains amat menyeronokkan. Cikgu, STEM sains sangat menyeronokkan tu Cikgu. Saya setuju tu. Baiklah, mereka bertiga dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Seterusnya dari SK Pinji, Ipoh, Perak, kita ada Nur Aira. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Nur Aira Arisa binti Muhammad Fidaus dari SK Pinji, Ipoh, Perak. Boleh panggil saya Aira. Kawan-kawan, ingat STEM adalah kunci kejayaan pada masa hadapan. Selamat kenalan.
Kenalan awak kunci kerjaya. Kerjaya. Dengan STEM, pembelajaran STEM sains ni. Saya rasa itu sangat cemerlang. Dan yang terakhir kita ada dari SK Rapat Jaya Ipoh Perak Ahmad Bazli. Kita nak dengar apa Bazli nak cakap ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Su dan Abang Hanif. Nama saya Ahmad Bazli bin Ahmad Siraj Halimi. Boleh panggil saya Bazli. Pembelajaran STEM, Maju Kreativiti. Cemerlanglah juga. kreativiti. Cikgu, saya rasa kelima-lima murid dalam talian kita hari ini sangat bertenaga, sangat cemerlang. Ya, Itu ya. yang kita nak tu, Cikgu. Ya, semangat Tenaga. tu. Betul, semangat tu. Dan saya pun dapat semangat dari Cikgu ni. Ya. Cikgu, dengan semangatnya, sila terangkan sedikit apakah topik kita hari ini. Okey, dengan semangatnya Dengan ya. semangat dia, Okey. Cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang topik pengawitan. Tetapi fokus kita ialah tentang teknologi makanan. Teknologi makanan, Ya, ya. Cikgu. Menarik tu saya rasa sebab menarik. mangga boleh diawet. Betul. Dan kita belajar lagi teknologi makanan. Apakah yang akan kita sama-sama mencapai Okey. dalam pembelajaran kita hari ini? Betul tu. Belajar mestilah ada objektif atau hasil pembelajaran dia. Saya Jadi setuju. yang pertama Hanis, yang pertama ialah murid dapat menakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa. Jadi satu jenis makanan kita fokus kepada Buah mangga, Cikgu. Ya, betul. Menarik Okey, tu, Cikgu. yang kedua. Seterusnya saya ada di sini, Cikgu. Boleh saya bacakan? Oh, silakan Hanis. Baik, dikatakan di sini merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan, Cikgu. Betul. Itu maknanya kepentingan dia. Okey? Kepentingan dia, Cikgu, Saya penting. teruskan yang ketiga ni. Silakan, Cikgu. Okey. Yang ketiga ialah murid dapat berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara. Banyak tu. Cikgu, itu sebenarnya tanggungjawab yang besar tu, Cikgu. Ya, kita nak bangunkan negara kita ni. Betul. Saya setuju dan saya pasti, Cikgu, selepas ini banyak lagi kita nak lakukan dengan mangga ni. Kalau kita cakap pasal awet, Cikgu, saya tahu kita ada yang suka makan jeruk. Betul. Ada yang suka buat jus mangga. Sedap juga, Cikgu. Aiskrim mangga, betul tak? Ni dah macam dah terlandai liur Terlalu saya berselera ni. dah kita. Ya, Mesti kat ya. rakan-rakan kita di rumah juga sudah berselera. Kalau nak terus berselera belajar pasal mangga, teknik pengawitan makanan bersama kita di Sains STEM Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar. Pergi minum air kejap, nanti datang balik. Okey. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Penyelidikan Louis Pasteur pada 1864 mengenai kerosakan anggur dan cara mengelak daripada kerosakan adalah usaha awal menerapkan pengetahuan saintifik untuk pengendalian makanan. Mari. Saya dah sedia dah nak jual barangan mangga ni. Siapa yang nak beli? Jom, kita nak ada jeruk lah. Saya dah sedia susu dah. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2, kita sedang belajar Sains STEM dan guru yang bersama saya ialah Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh Perak. Cikgu, Ya. tadi sebelum kita berehat, Cikgu ada bercerita sedikit, Cikgu, yang kita hari ini kita ingin bincangkan mengenai teknik pengawitan mangga dan juga bagaimana kita nak lakukan itu untuk pemasaran, untuk pembangunan ekonomi. Betul. Sebab ceritakan. dia sains berkaitan dengan STEM kan. Betul, Cikgu. Saya okey. setuju. Jadi untuk pembangunan cerita selanjutnya kita itu selepas ini, sebab kita akan berbincang mengapakah tadi kan melalui lakonan kita tadi apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh peniaga. Jadi kita mintalah murid memberi jawapan dia. Apa sebenarnya yang dihadapi oleh penjual buah mangga tadi? Baik, siapa Siapa yang ingin yang mencuba, ingin menjawab? Cikgu? Saya Aira ingin jawab, Cikgu Su. Okey, baik Aira, silakan.
Kerana penjual itu mengalami masalah untuk menjual buah mangga yang dikeluarkan dari ladangnya sendiri, cikgu. Masalahnya buah mangga tu tak terjual. Tak terjual, Okey, cikgu. ya. Jadi, mengapa masalah ini timbul? Boleh kita tanya murid-murid lagi. Siapa nak jawab? Mengapa masalah jualan mangga ni tak terjual? Saya Bazli ingin menjawabnya, cikgu. Okey, boleh Bazli. Silakan. Kerana pada musim buah, hasil tanaman meningkat menyebabkan berlakunya lambakan buah mangga ini. Musim buah mangga, jadi keluarannya meningkat. Maka berlakulah persaingan. Jadi apa lagi sebabnya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa yang seterusnya? Saya ingin menjawab. Siapa tu? Zairin ke? Khairisha. Okey. Khairisha Khairisha Zairin. Betul. Okey, silakan. Cikgu, pada pendapat saya, mangga tersebut sukar untuk dijual kerana berlaku persaingan antara ladang mangga. Berlakunya persaingan, ya. Berlakunya persaingan lah. Sebab apa dia? Keluaran mangga meningkat lah, kan? Keluaran mangga meningkat. Jadi pelanggan pun mempunyai pilihan untuk membeli yang lain. Jadi biasanya kalau musim buah kita pun tak larat makan, kan? Okey. Jadi murid-murid, okey, kita kena carilah, okey, cari jalan, cara macam mana kita nak mengatasi masalah ini, dengan lambakan buah mangga yang ada. Okey. Jadi dengan itu murid-murid, kita boleh menjalankan pelbagai projek dengan buah mangga ni. Sebab kalau dibiarkan begitu saja buah mangga, dia akan jadi cepat rosak. Betul, cikgu. Sayang betul nanti. Mengapa agaknya buah mangga ini menjadi rosak? Kerana tindakan mikroorganisma. Cikgu. Jadi kalau kita biarkan macam tu, jadi busuklah. Jadi kita perlu mencari jalan macam mana, ada misi nak selamatkan buah-buah mangga ini. Daripada membazir, kan cikgu, daripada menjadi busuk begitu saja, kita boleh ada inovasi, cikgu. Betul. Okey, baik. Jadi kita gunakan kaedah yang pertama, iaitu kita nak awetkan buah mangga. Awetkan buah mangga, cikgu? Bukan awet. Itu kisah lain, cikgu. Pengawetan, Okey. Jadi dengan cara yang pertama adalah kita nak buat jeruk mangga. Sedap tu, cikgu. Saya dah mula dah bunyi-bunyi dah perut saya ni. Allah, kena makan lapik dulu sebab dia berasid, kan, nanti sakit perut. Sambil buat tu saya makan, cikgu. Jangan. Betul. Jadi murid di rumah pun akan buat sama-samalah jeruk mangga ni. Sebab menarik. Keluaran ni banyak sangat, daripada mangga menjadi rosak, lebih baik kita awet dan selamatkan dia. Selamat boleh tahan lama. Baik, cikgu. Apakah bahan-bahan yang kita perlu ni untuk nak membuat jeruk mangga? Baik, murid-murid di rumah sila tunjukkan juga, bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi kita perlukan apa dia? Buah mangga muda. Buah mangga dahulu. Buah mangga ni kita siap kupas. Saya dah rendam dalam air garam 1 malam. Okey, dan kita dah potong-potong lah, kita dah bersihkan. Okey, baik. Jadi buah mangga rendaman 1 malam dengan jadi, air garam. Bahan pengawetnya kita gunakan gula. Gula, cikgu. Macam rancangnya masak pula. Betul. Okey. Apa-apa gula boleh lah, cikgu. Kita ada gula putih sini. Okey. Untuk penyedap dia, siapa yang suka makan pedas, kita letak cili. Okey, dan juga asam boy. Asam boy. Okey. Cikgu, ni saya rasa ni saya tak sempat habis jeruk ni, asam boy dah habis dulu. Macam mana tu? Macam tu, cikgu. Ini asam boy pun diawet tau. Okey, baik, murid-murid semua dah sedia. Okey, dah sedia. Jadi kita letakkan mangga dalam balang. Kita dah ada balang lah. Baik. Dah siap-siap dipotong tadi. Dan kita masukkan gula. Masukkan gula, cikgu. Betul, Gula. Sambil tu saya tengok murid-murid kawan saya di dalam talian dah bersedia dah tu. Okey, baik. Jadi masukkan gula je dalam balang yang mengandungi buah mangga. Kalau orang Kelantan dia panggil buah paus.
Buah apa cikgu? Kelantan Buah panggil? pauh. Buah pauh. Ah. Cikgu asal sana cikgu? Oh, orang Kelantan saya ni. Kelantan. Kat mana cikgu Kelantan? Kelantan Kota Baru. Kota Baru. Oh, jadi kecek Kelantan lah pula. Kan, betul. Okey. Cikgu, berapa banyak gula saya masukkan ni cikgu? Okey, dalam 200 gram lah. Dalam 200 gram dalam ya. separuh Betul. itu. Saya pun agak-agak begitu. Lepas tu Okey. kita gaul bersama-sama Gaul Gaul. secukup rasa cikgu. Okey. Kalau macam ni tak nak makan pedas ni, dah cukup. Macam tu je kita boleh simpan 2-3 hari untuk dimakan. Tetapi untuk menambahkan lagi kelazatannya. Oh, kelazatannya cikgu. Bagaimanakah kita lakukan begitu? Itu kita tambah asam boy. Asam Boy. boy. Sedapnya. Cikgu, kalau saya nak Saya masukkan cili ni, berapa banyak cili saya perlukan? Bergantung. 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 Tapi bukanlah pedas sangat Ya, kan? kalau cili semua jadi jeruk cili. Oh, jeruk cili pula. Betul juga. Ya, okey. Saya ni nak tambah cili lah. Cikgu tambah cili ya. Saya tambah beberapa cili. jugalah. Okey. Cili hijau dan cili Murid-murid merah. pun buat juga tu. Ada yang tak nak letak asam boy pun boleh. Saya nak letak semualah. Cikgu letak semua. Cili pun letak semua ke cikgu? Cili boleh, bergantung. Ya, saya kurangkan pedas lah. Saya letak separuh Okey, saja. boleh. Kita gaul sikit. Okey. Kita gaul lagi. Saya dah kecut lah, Ilio. Sedapnya. Itulah, saya pun dah lapar ni. Saya pasti rakan-rakan saya di Tapi rumah pun. kalau nak makan jeruk ni, makan dulu makanan apa dia, roti ke apa dia dulu. Itu yang Okey. penting cikgu. Baik. Dah siap. Okey. Ini jeruk mangga yang saya hasilkan, tapi kita kena simpan 2-3 hari. Kalau lebih baik simpan dalam peti ais. Ya, boleh makan terus ke kita kena simpan dulu cikgu? Boleh, Ya. tapi dia masam sikit lah. Masam sikit dia. sikit. Sebab kita letak gula. Betul. Gula, kepekatan gula ini menyebabkan apa dia? Mangga ini tahan lama lah sebab dia ejen pengawet juga gula dengan kepekatan ini. Betul cikgu. Dan Okey. cuba kita tengok murid-murid dalam talian. Oh, masing-masing dah tunjuk dah. Ni semua dah. Okey, semua dah ada. Semua dah ada. Saya Mangga. rasa ni semua bakal ahli perniagaan ni cikgu. Perniagaan. Jadi Boleh sangat menjual. senang. Boleh dihasilkan di rumah. Betul, Betul, tak? betul. Betul. Okey. Jadi murid-murid, okey. Mengapa agaknya dah Apa saya cikgu tengok ni? saya Silakan, pun, cikgu. nasib baik tertutup. Nasib Kalau baik tak tertutup. kan, tertutup. Tak apa. Nanti masa kita berehat saya ambil satu. okey, Silakan baik. cikgu. Apa lagi? Jadi mengapa dengan pengawetan ni dia boleh menghalang daripada mangga ini cepat rosak. Jadi ini adalah salah satu daripada pengawetan lah. Dia pengawet semula jadilah macam gula apa semua ni. Dan kalau disimpan dalam peti sejuk, dia akan lebih tahan lebih lama. Betul, dengan suhu yang Okey, lebih rendah, baik, cikgu. murid-murid tunjuk semua. Okey, tunjuk hasilnya murid-murid. Mana tu? Semua dah siap. Semua Okey? dah siap. Dah siap. Jeruk, mangga. Okey, baik. Ini nanti kita simpan 2-3 hari lagi kita boleh makan. 2-3 hari Kalau kita nak makan, cikgu. Kalau Betul. nak pedas kita boleh hengit. Oh, sedapnya. Itu pun saya suka cikgu. Betul. Jadi itu. So sebenarnya sangat senang. Betul. Dan ringkas. Sangat ringkas cikgu. Cikgu, Ya. apakah nama kaedah pengawetan ini cikgu? Ini adalah jeruk mangga asam boy. Jeruk mangga asam Kalau boy. tak nak bubuh asam boy pun tak apa. Betul. Macam Okey. penjerokan lah namanya. Ya, betul, Menyurutkan. betul. Jadi maknanya macam gula tu sebagai ejen pengawet semula jadilah. Betul. Okey, untuk itu. Alright. Jadi untuk yang kedua, Ada lagi ke teknik yang membuat saya tapi lapar hari cikgu? ni heroin dia adalah buah mangga. Semua buah mangga. Semua berasaskan buah mangga. Baik. Jadi yang kedua, kita saksikan apakah produk yang boleh dihasilkan dengan buah mangga. Jadi kita saksikan video ini. Kita tengok sama-sama. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan menunjukkan cara untuk membuat jem mangga.
Ya, itu kita sudah perhatikan membuat jam mangganya. Kita ada jeruk mangga, cikgu. Jeruk mangga. Kita ada jam mangga. Banyak betul barang yang kita boleh buat, produk yang kita boleh buat daripada hanya satu jenis buah. Ya. Tetapi kita boleh menginovasi. Hasilkan. Betul. Ya. Dan seperti yang cikgu katakan, untuk mengelak daripada buah itu rosak dan terbazir. Kita kita ada jalan penyelesaiannya dengan belajar sains STEM. Saya setuju, cikgu. Saya setuju. Nampak jam mangga tadi pun sedap, cikgu. Okey. Jadi murid-murid, tadi kita dah lihat kaedah yang kedua ialah membuat jam mangga. Jam mangga. Okey. Jadi murid-murid, apakah yang yang menyebabkan jam mangga itu boleh bertahan lama? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Kita masukkan apa dalam jam mangga tu? Okey, siapa boleh jawab? Aira nak jawab, Aira? Tadi Dai ada angkat tangan juga. Oh, Dai. Okey, sila Dai. Silakan Dai. Masukkan gula. Okey, kita boleh masukkan gula sebab gula adalah antara ejen pengawet secara semula jadi. Jadi dengan adanya bahan pengawet ini dapat mengelak daripada mangga itu menjadi rosak. Okey, bagus. Kita bagilah 1 biji mangga kepada ganjaran. Dai, ganjaran dia. Okey. Baik, kita akan bagi 1 biji mangga kepada Dai. Ni. Oh, dah dapat dah tu Dai. Oh, dah dapat, dah dapat. Cikgu dah post express. Oh, cepat. Pakai perkhidmatan apa ni? Betul. Okey. Baik, jadi seterusnya kita tadi tentang jam mangga sebab kerana adanya ejen gula sebagai bahan pengawet, dia melambatkan tindakan mikroorganisma. Tapi macam di pasaran tu, ditinkan, dibotolkan, dia menjalani proses pempasteuran juga. Pempasteuran, cikgu. Ya. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan saksikan lagi satu video. Ada satu lagi video lagi yang satu kaedah yang yang buat saya lapar, cikgu. Semua makanan kan. Dah kecuali ni. Okey, kita saksikan video membuat aiskrim mangga. Betul. Aiskrim mangga pula. Kita saksikan sama-sama. Inilah antara dugaan saya sebagai seorang pengacara. Kita dapat tengok makanan-makanan yang sedap tetapi belum sempat merasa. Tak apa, saya rasa rakan-rakan saya di rumah pun masih tengah tengok saja lagi sebab kejap lagi mesti kita nak makan sama-sama kan. Baik cikgu, apa yang kita tengok tadi tu? Buat aiskrim mangga kan? Buat aiskrim mangga. Okey, tetapi sebelum itu Hanif, okey, kita dah yang mula-mula tadi kita dah buat apa? Jeruk mangga. Kita dah buat jam mangga dan kita ada aiskrim mangga. Jadi murid-murid, untuk menyelamatkan maknanya proses-proses tadi ialah proses mengawet buah mangga. Hero dia hari ini ialah buah mangga. Buah mangga. Jadi murid-murid, okey, bagi tahu cikgu. Okey. Selain daripada yang kita sebut tadi, apakah kaedah pengawetan yang boleh kita lakukan dengan buah mangga? Kita dah tunjuk sikit tadi kan? Okey, apa kaedah yang itu? Okey, murid-murid boleh tunjuk apa kalau tak nak tunjuk. Siapa? Kita boleh buat pengetinan, pembungkusan vacuum, penjerukan dan pendidihan. Tetapi buah mangga boleh menjalani lain-lain kaedah lagi seperti pada pokok mangga kita yang banyak lagi kaedah lain, cikgu. Itu kaedah lain.
apa yang boleh Baik, Hanif nyatakan? Saya bacakan apa yang ada di sini, boleh Okey, cikgu? boleh. Kita ada pendidihan, Betul. pendinginan, penjerokan, pembotolan. Tadi saya rasa tak ada kita sebut pembotolan. Pembotolan ya. Okey. Pengeringan cikgu. Ya. Pempascuran cikgu ada sebut tadi. Ya. Penyujuk bekuan. Betul. Pelilinan cikgu. Pelilinan pun ada. Ya. Dan juga pembungkusan vacuum. Ya. Banyak. Tetapi hari ini kita hanya sebab pelajaran sebelum ni murid-murid dah belajar tentang kaedah-kaedah pengawitan makanan, jadi kita fokuskan kepada beberapa kaedah sahaja. Apa kaedah sahaja cikgu? Baik. Cikgu, saya Jadi rasa murid-murid kita sangat murid-murid dah memberi jawapan dia, kita bagi setiap orang murid buah mangga. Kita bagi ada lagi tak? mangga. Cikgu dah post lagi cikgu. Okey. Tu dia. Ada lagi dapat. Okey. Baik. Semua dah dapat dah. Alhamdulillah. Okey. Baik, semua dah dapat cikgu. Kelima-lima murid dalam talian Baik. kita. Jadi, untuk kaedah yang ketiga, kita nak buat apa? Aiskrim mangga ke cikgu? Ke jus mangga ke? Kita nak buat jus mangga. Jus mangga. Baik. Okey. Dari jus mangga boleh juga buat aiskrim sebenarnya. Ya, cikgu. Boleh? Dari jus kita boleh buat aiskrim juga. Baik. Jadi, kita boleh masukkan mangga. Baik, ni yang boleh mangga sudah siap ini. dipotong cikgu. Ya. Kita yang untuk buat jus ni, kita Kita masukkan dalam pengisar cikgu. Masuk dalam pengisar. Bau dia manis sebab cikgu. dia kita ambil mangga masak. Yang jeruk tadi mangga muda. Mangga muda. Yang ini saya masukkan semua cikgu. Semua muda tua kita boleh guna. Maknanya kalau sebelum masak kita boleh guna. Masuk separuh lah sebab ni 2 biji, kita masuk sebiji. Cukup boleh. Nak lagi ke cikgu? Ke dah cukup dah? Masuk sikit lagi lah. Sikit lagi lah. Okey. Saya rasa mak saya bangga tengok saya ni cikgu. Dia lepas cakap, ni bagus. boleh buat untuk mak. Cikgu tu ajar anak saya masuk dapur. Bagus. Tapi mesti rajin kan. Okey, tambah susu. Saya tambah susu. Tambah susu. Saya ada susu segar di sini cikgu. Okey, tambah separuh. Separuh botolnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa susu segar. Cukup ke cikgu? Sikit lagi. Okey, cukuplah tu. Separuh. Okey. Sikit lagi lah. Baik. Dan kita masuk air gula. Air ni dah dicampur dengan gula. Ni air sudah dicampur dengan gula. Itulah bahan pengawet semula jadi. Okey. Masuk dalam 100 tu ada sengat dia kan? Ada. Okey. Dalam stem kita, mana ukuran kita itu adalah merupakan ada elemen matematik di situ. Betul. Sikit lagi. 100 ml saja cikgu. Okey. Baiklah. Sekarang kita boleh mesinkan. Menghadap kepada dia, cikgu. Ya. Kita tutup dulu cikgu. Tutup dulu. Nanti kita mandi. Saya jadi rambut mangga cikgu. Tak boleh. Okey. Baik. Boleh cikgu saya mula? Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan. Baunya dah semerbak ni. Sampai hancur cikgu ya? Ya. Dah nak hancur ke cikgu nak lagi cikgu? Boleh. Sikit lagi ya. Kadang ada orang yang suka makan yang ada sikit. Bau semerbak lah. Okey, boleh. Tak cukup masuk dapur. Nak guna pengisar pun. Butang kita kena belajar. belajar ni. Tak apa. Alhamdulillah dapat juga ilmu memasak hari ni. Hanif boleh masukkan dalam ni. Atau kalau nak tambah apa dah tu? Apa dah cikgu? Air batu. Ketulan mangga. Mangga dah masuk. Ni air batu. Air batu. Okey, air batu. Baik. Kita masukkan dalam ni lah. Saya tuang dulu cikgu tuang. Nasiblah kena belajar. Saya tengok ni cikgu. Saya rasa saya yang terbaik ni cikgu. Kita bercuti di pulau sambil minum air mangga yang semula jadi. Pulau Tioman. Saya pasti murid-murid saya. Sekarang dah boleh pergi ya. Tengok kawan-kawan saya kat rumah pun cikgu. Dah mula dah tu nak minum air mangga. Alamak, minta maaf lah. Tertumpah sedikit. Indahnya pemandangan. Betul. Kita tengok murid-murid kita cikgu. Semua dah mula semua dah itu. Murid siap dari kita. Dah siap dah kita. Baik. Okey, Hanif masukkan ais. Saya masukkan ais pula. Cikgu saya guna penyepit samalah. Sama-sama pun semua mangga-mangga saja. Allah tergolek.
Tak apa, kita Tak apa, tengok cikgu. nilai nak buat menantu kan. Yang penting kita belajar dari Yang kesalahan, penting cikgu. objektifnya kena pandai buat jus mangga. Kita belajar dari kesalahan. Tak apa, ais terguling-guling. Tak apa. Nak lagi ais ke, cikgu? Air batu tak ni? apa. Okey, satu lagi. Baik, cikgu. Maknanya ini kita sudah sediakan jus mangga. Ya. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, daripada jus mangga juga kita boleh buat aiskrim mangga. Boleh. Banyak betul produk. Yang tadi kan ada aiskrim mangga kan? Betul. Betul. Daripada jus juga, jadi kita boleh buat aiskrim mangga. Apa lagi straw. Oh, Rehat nanti betul. kita seduh terus. Oh, cikgu. Baiklah, cikgu. Maka dengan itu saya ingin menjemput cikgu untuk meminum hasil tangan saya. Jus mangga Hanif Sean. Hanif Sean. Dan saya pasti saya tengok rakan-rakan saya di rumah pun semua sedang minum. Saya pasti di rumah juga. Murid-murid kita pun tengok. Lepas ni boleh sedia untuk ibu, Betul. ayah kan? Saya setuju, cikgu. Tetapi kalau di pasaran dia akan dibotolkan dan akan menjalankan proses pempasturan. Dibotolkan dalam proses pempasturan dan saya akan minum sebentar air mangga saya di rumah juga. Carilah mangga cepat dan kita akan berehat sebentar. Sambil berehat, jangan ke mana, kejap lagi banyak lagi cikgu kita nak kongsi pasal teknologi pengawetan ya. Teruskan bersama kami. Sila baca bismillah dulu. Silakan. Didik TV KPM. Tahukah anda? Mangga bukan sahaja mengandungi vitamin C yang tinggi, malah kaya dengan vitamin A, vitamin B dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh badan. Hei, anda mencari kek mangga yang lazat dan gebu? Pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan semua. Dahaga, penghilang dahaga. Minumlah jus mangga, tapi pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan selalu. Perlukan snack. Inilah yang sedap. Inilah jawapannya. Jeruk mangga, rangup dan enak. Tetapi pastikan Keluaran Cik Mek Su nak makan semua. Cikgu. Saya cikgu. Kita boleh buat iklan sama-sama, cikgu ya. Baiklah, anda bersama kami lagi tentunya di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2 Sains STEM ya. Saya bersama cikgu saya iaitu Cikgu Su, yang hari ini sama-sama kita sedang belajar mengenai teknologi makanan. Makanan Ya, cikgu, berasaskan mangga. Berasaskan mangga. Baiklah, tadi kita dah tengok sikit iklan mengenai kek mangga, jus mangga, dan sebelum berehat cikgu, kita ada buat jus mangga. Betul. Kita ada belajar mengenai aiskrim mangga, Ya. jam mangga dan juga jeruk mangga. Jeruk mangga. Banyak dah tu kan Banyak tu, cikgu. kaedah-kaedah pengawetan yang telah kita fokuskan. Betul. Apa yang lagi yang kita nak belajar ni sekarang, cikgu? Okey. Jadi sekarang ni hasil dia murid-murid dah rasanya dah boleh buat kan. Tetapi kalau kita nak kembangkan perniagaan kita kan, kita boleh pasarkan hasil-hasil produk berasaskan mangga ini. Betul. Jadi kita naklah produk kita tu jualannya meningkat. Betul tak? Menghasilkan sumber pendapatan. Betul. Jadi kita mestilah macam produk-produk kita ni nak yang murah, berkualiti dan sedap. Betul Sedap tak? dan sedap mata memandang, cikgu. Bukan sedap sahaja ya, rasa. sedap tapi mata memandang juga. Itu sangat penting. Okey, Baik, bagaimana kita nak lakukan pemasaran, cikgu, untuk produk kita Jadi ini? kita perlulah memikirkan reka bentuk dia. Reka bentuk macam mana kita nak itu. Jadi cikgu nak tanyalah siapa boleh jawab macam mana reka bentuk yang kita nak pilih ini. Okey, Dai boleh jawab? Dai?
Boleh cikgu. Okey, silakan. Jenis pembungkusan produk boleh terdiri pelbagai bahan seperti daripada kertas, botol, plastik atau kaca. Jenis bahan ini pula bergantung pada jenis produk juga cikgu. Okey, betul tu Tania. Bagilah satu mangga kepada Cikgu bagi mangga, Cok. Dai dah dapat mangga dia. Nanti boleh. Dah sampai dah, cikgu. Okey, jadi maknanya Hanis, maknanya kita selain daripada itu, kita dah ada reka bentuk kan, reka Betul. bentuk dia. Jadi yang kedua, kita kenalah tahu kuantiti yang kita nak masukkan dalam pembungkusan kita. Kuantiti, cikgu, Kuantiti. Okey, jadi biasanya kalau macam ni kan macam 300 gram ini untuk jam mangga kan. Betul. Hani ada apa tu? Yang dikatakannya di sini kita ada 100 gram. Okey, 100 satu gram. kotak ini yang ada 10 biji isi kek mangga ini, cikgu. Ya. Okey. Kemudian kita perlulah juga selain daripada kuantiti tu, kaedah pemasaran kita. Kaedah pemasaran, cikgu. Nak guna melalui medium apa? Contohnya. Betul, cikgu. Nak jual melalui atas talian ke atau di pasaran kita. Nak letak di kedai-kedai kan. Betul. Kalau Hanis nak berniaga, Hanis letak nak letak di mana? Saya tempat rasa dia? pasti berpandukan produk apa yang kita nak jual kan, cikgu. Betul. Saya rasa seperti produk mangga ni saya boleh buat cadangan kita jual di atas talian lah, cikgu. Atas talian lebih sebab senang. sekarang ni yang atas talian pun memang kita kata jualan pun meningkat. Betul. Okey, Hanif, tadi kita belajar tentang sains kan? Jadi ini kita melibatkan pembelajaran sains yang boleh menjadi kerjaya kepada murid-murid. Okey, baik. Jadi murid-murid, apakah yang selain apa yang kita buat ini? Okey, apakah yang kita perlu titik beratkan? Okey, dalam kepentingan teknologi pengawetan makanan. Betul. Boleh siapa-siapa jawab? Siapa yang ingin mencuba ni? Kepentingan teknologi pengawetan. Okey, sila Bazli. Bazli. Silakan Bazli. Mana Bazli? Okey, sila Bazli. Teknologi pengawetan makanan ini dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Contohnya, makanan yang diawet secara pengetinan dan pembotolan dapat disimpan lebih lama. Okey, baik. Cikgu, Bagus. jawapan Bazli tu, adakah dia berhak untuk mendapat mangga ni? Okey, boleh Cikgu? bagi. Ya, Baik. Betul. Tentang Bazli, saya akan bagi kepentingan mangga teknologi. kepada Bazli. Okey, sila terima tepukan dari cikgu juga. Saya bagi mangga kepada Bazli. Baik. Seterusnya, boleh tak Aira nyatakan apa kepentingan selain daripada sebagai bekalan tadi? Okey, Silakan, sila Aira. Aira. Boleh cikgu. Makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Contohnya durian, rambutan dan rendang yang diawet dari negara kita boleh dihantar dan dinikmati oleh penduduk negara Eropah, cikgu. Orang Eropah pun boleh makan. Betul. Sebab pengeluaran mangga di sana mungkin bukan mangga sajalah, macam durian. Contoh macam durian kan. So dia lebih kepada yang Di Asia negara-negara. Tenggara. Ya, betul. Betul, cikgu. Jadi apabila kita awetkan, sama ada kita nak keringkan contohnya buah durian tadi, orang di Eropah pun boleh menikmati. Inilah tarikan unik untuk negara kita supaya kita dapat Ya, menarik pelancongan. betul. Sekali lagi kita menitik beratkan ekonomi, cikgu. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat menjana. Betul. Ada lagi, Okey. cikgu? Selain dari itu, adik boleh berikan cikgu apakah kepentingan teknologi? Baik, cikgu. Teknologi pengawetan makanan dapat membantu dan memudahkan makanan untuk disimpan. Contohnya, terdapat pelbagai makanan di pasaran yang telah diawet dan ditinkan mempunyai reka bentuk pembungkusan yang tetap. Jadi, ia membolehkan makanan disimpan dan disusun di rak atau kabinet dengan senang, cikgu. Betul, panjang lebar tu. Betul. Macam ni kita dah packkan, bungkus dan dia senang disimpan. Sama ada nak simpan dalam stor ke, nak dieksport ke atau kita simpan di rumah pun senang kan, mempunyai cikgu. bungkusan yang Baik. tetap. Okey, kita dengar pula dari Zairin.
Sila Zairin. Ia memudahkan makanan yang diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain berarti sepanjang tahun. Okey, betul tu. Okey, jadi maknanya senang diangkut. Dah dibuat pembungkusan seperti ini kan. Betul. Jadi senang diangkut. Nak ekspor ke luar negara atau nak dihantar ke mana-mana pusat pun sangat Betul. senang. Okey, seterusnya kita dengar jawapan daripada Dai. Apa kepentingan pengawetan makanan? Sila Dai. Boleh Dai? Oh, Ya. ya. Silakan Dai. Sila Dah buka Dai. mic dah. Aha. Manakala buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya kalau musim durian, kita awetkan durian itu dengan pelbagai kaedah. Bila Okey. Okey. Itu ahli perniagaan yang sibuk tu, Pelanggan cikgu. nak beli. Pelanggan baik. Pelanggan nak Cikgu. beli. Betul. Cikgu, adakah Okey. mereka semua layak mendapatkan mangga? Ya, layak. Jadi semua murid kita bagi 2 biji mangga setiap orang. 2 biji mangga setiap orang. Okey. Sila terima murid-murid. Tahniah semua. Bagus jawapan murid. Betul. Murid. Cikgu, tapi Okey. seperti yang Dai katakan tadi, cikgu, cikgu nak dengar balik tak jawapan dia? Boleh? Sebab saya rasa kan, tak apa, kita okey. bagi peluang. Ahli perniagaan yang sibuk ni, memang Ya, macam ya. tu. Baik, kita tengok murid-murid lain tu sedang menikmati mangga dia. Kita dengarkan balik jawapan Dai tadi. Cuba Dai. Sila Dai. Bagi balik jawapan tadi. Manakala buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya, kalau musim durian, kita awetkan durian itu dengan pelbagai kaedah. Bila bukan musimnya, kita masih boleh menikmati durian tersebut dengan memakan durian yang telah diawet tadi. Sedapnya durian. Cikgu setuju ke jawapan tadi? Okey, boleh Baik. diterima. Memang bagus tu. Sambil-sambil menjawab dah kecup air liur ni Dah macam kecuali mana. cikgu, sebenarnya kan kita nak berehat juga Okey, sebentar sebab alright. saya pun dah mula ni, dah rasa-rasa kan. Jangan ke mana-mana tau. Kejap lagi ada sikit lagi kita nak Nak belajar berehat pasal pula, teknik ya? kita. Sekejap, ya? Sekejap saja. ya, ya. Ya, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Teknologi yang digunakan dalam pemeliharaan makanan adalah seperti pensterilan, pasteurisasi, pembungkusan, penyejukan, pembekuan dan penyahidratan. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot tahap 2. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sains STEM dan topiknya ialah teknologi makanan. Hari ini kita ada berasaskan mangga. Dan bersama saya ialah Cikgu Su dari SK Kampung Pasir Putih, Ya. Ipoh Perak. Betul, Tahniah. Cikgu, makanan dah dihidang di depan Alamak. mata. Air tadi dah. Mana air tadi? Air dah diambil ke belakang, Air pun Cikgu. dah itu, ya. Baik, Cikgu. Apa lagi yang kita ada hari ini? Okey, dah sampai dah apa dah ke saat-saat akhir ni, kita minta murid membuat rumusan. Jadi kita minta dulu adik Zairin kita membuat rumusan, ya. Silakan, Zairin. Okey. Silakan Zairin. Perumusan Zairin untuk pembelajaran kita hari ini. Kakak setuju. Baiklah. Ataupun ada sesiapa Atau, yang okey. boleh membantu Zairin, Cikgu? Sementara itu kita minta tolong adik Aira lah. Aira sila buat rumusan. Baik, cikgu. Okey. Teknologi pengawetan mempunyai banyak kepentingan seperti pertama, mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, memudahkan makanan disimpan dan diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Ketiga, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Keempat, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Kelima, makanan yang diawet boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Dan terakhir sekali, peranan teknologi pengawetan makanan juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara, cikgu.
Okey, syabas, begitu lancar tetapi padat. Ya, Betul, maknanya peranan dan juga kepentingan teknologi makanan. Baik, Betul. murid-murid, jadi sebenarnya kita dah mengaplikasikan nilai-nilai saintifik yang Saya yang setuju, kita cikgu. belajar. Dan saya rasa Okey. Zairin ada juga nak sambung, cikgu. Okey, yang Zairin tadi, sila Zairin. Zairin boleh? Kaedah pengawetan yang sesuai untuk buah mangga atau kaedah ialah kaedah penjualan, pendinginan, penjualan, penyidihan, pengedinan, pembotolan, pengeringan, pendinginan, dan pasturan. Okey, banyak kaedah seperti yang terpapardi di pokok tersebut. Okey, boleh sambung. Habis dah Zairin? Okey, baik. Jadi maknanya Oh, ada lagi sikit, cikgu. Okey. Silakan Zairin. Habiskan ayat tu. sila Zairin. Kaedah-kaedah ini dapat mengatakan tekstur, rupa atau rasa. Dan paling penting dalam makanan, ia tahan lama. Baiklah, terbaik, cikgu. Boleh kita dapatkan... Baik, bagus. Betul. Adik Zairin dan adik Aira tadi membuat rumusan. Jadi Hanif, okey, kita telah merentas kepada pembelajaran STEM juga, sains, teknologi, engineering atau kejuruteraan dan juga matematik. Seperti sukatan tu ada unsur-unsur matematik kan, reka bentuk apa semuanya kejuruteraan, dan apabila kita pasal ke lebih kepada teknologi. Okey, baik. Jadi murid-murid dapat merujuk kepada sumberku KPM juga untuk ini. Jadi Untuk ketahui sepanjang lebih lanjut, cikgu. Ya. Kita juga telah menjalankan pentafsiran dalam bilik darjah di mana murid dapat menyatakan banyak kaedah untuk satu jenis makanan, iaitu heronya buah mangga. Betul. Dan seperti Cikgu Su katakan tadi pastikan anda cari dengan lebih lanjut di sumberku. Tadi ada tertera di kaca TV anda. Kita pergi sama-sama ke sana untuk mencari lebih ilmu. Ya. Betul, cikgu. Dalam pentafsiran juga murid dah boleh menyatakan kepentingan pengawetan teknologi. Betul. Okey, dan peranan dia lah sebagai sumber pendapatan kepada negara kita. Saya setuju, cikgu, dan juga mengatakan mengenai sumber pendapatan. Kejap lagi sama-sama saya dengan cikgu kita akan hidangkan menu berasaskan mangga. Sangat menarik Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita iaitu Cikgu Suwaibah Abdullah dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak. Betul. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama, Hanif. Dan 5 murid dalam talian kita dari SK Kampung Pasir Putih, Ipoh, Perak juga kita ada Adib, Khairisha, Dai Rijal. Dari SK Pinji, Ipoh, Perak, Nur Aira, dan juga SK Rapat Jaya, Ipoh, Perak, Ahmad Bazli. Anda semua cemerlang di rumah, semua mendapat mangga. Dan kepada rakan-rakan saya di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan Alhamdulillah, saya rasa insya-Allah kita dapat banyak ilmu. Sentiasa bersama kami. Nama saya Hanif Sean dan sebentar lagi saya akan belajar lagi menu berasaskan mangga dari Cikgu Su kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, baik. Jadi yang ni jam lah tadi kan. Didik TV KP